Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 Januari 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Rundingan antara UMNO dan PAS berhubung jumlah kerusi di Johor gagal mencapai titik persefahaman susulan PAS mahukan lebih banyak kerusi. UMNO dikatakan hanya mahu memberikan 4 kerusi kepada PAS manakala parti itu mahukan semua kerusi yang tidak dimenangi BN pada PRU 14. Bercakap kepada Malaysia Kini, Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, formula yang dibawa PAS itu dikemukakan dengan matlamat mahu menghalang Pakatan Harapan kembali berkuasa di Johor. Menurutnya, kerusi yang diinginkan PAS itu adalah milik pembangkang khususnya amanah. Bahkan kata Tuan Ibrahim, tawaran 4 kerusi kepada PAS di Johor bukanlah penyelesaian yang baik buat mereka. Terdahulu tular satu video dipercayai dirakam semasa mesyuarat pimpinan UMNO bahagian di Johor. Pada majlis itu, pengerusi UMNO Johor Hasni Muhammad memaklumkan bahawa parti itu menawarkan 4 kerusi kepada PAS, malah memberi jaminan ia akan dimenangi mereka. Bagaimanapun kata Hasni, PAS menolak tawaran yang diberikan UMNO kerana Bersatu sebaliknya menawarkan 15 kerusi untuk ditandingi PAS. Terdahulu, PAS Johor mengatakan mereka sedang cuba mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Hasni Muhammad. Pesuruhjaya PAS Johor Abdullah Hussein berkata, pertemuan tersebut diusahakan agar kedua-dua parti dapat berbincang mengenai PRN dalam semangat muafakat nasional. Bagaimanapun, Abdullah yang dipetik portal berita rasmi PAS, Harakah Daily menyatakan mereka cuba bertemu dengan Hasni semalam, namun diberitahu pengerusi UMNO Johor itu sedang sibuk. Kelmarin Media melaporkan BN Johor bercadang untuk bertanding solo dan yakin mampu menguasai 2/3 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Bagaimanapun, Abdullah berpendapat kenyataan Hasni itu merupakan pandangan UMNO Johor sahaja, memandangkan ia bergantung kepada keputusan Majlis Tertinggi UMNO dan PAS Pusat. Untuk rekod, PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri selepas berlaku pertukaran kerajaan di Johor pada penghujung Februari 2020. Parti itu mempunyai seorang wakil dalam DUN Johor di sebalik 40 calon yang diturunkan pada PRU ke-14 yang lalu. Baru-baru ini, PAS menyatakan pandangan bahawa PRN tidak wajar diadakan sekarang senada dengan hampir semua parti yang terlibat dalam PRN itu. Baik, sementara itu, BN menganggap pandangan Bersatu mengenai pembubaran DUN Johor sebagai tidak berasas dan sudah kehabisan modal. Pengarah komunikasi BN Syamsul Anwar Nasarah berkata, PRN itu bukanlah cara mereka untuk mengelak beberapa pemimpin parti daripada hukuman penjara oleh mahkamah. Dalam kenyataannya, Syamsul menyifatkan kenyataan yang dibuat Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan tidak lain hanya dengan niat mahu menimbulkan kemarahan rakyat kepada UMNO dan BN. Menurut ahli Parlimen Lenggung itu, faktanya DUN Johor dibubarkan atas perkenan Sultan Johor setelah dipersembahkan oleh Menteri Besar sesuai dengan Undang-Undang Negeri Terbabit. Semalam, Wan Saiful mendakwa PRN Johor sebenarnya dicetuskan oleh kluster mahkamah dalam UMNO. Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional itu juga tidak menolak kemungkinan akan berlaku lagi PRN lain selepas ini. Menteri Besar Hasni Muhammad Sabtu lalu berkata, PRN Johor perlu diadakan kerana kerajaan negeri tidak dapat berfungsi dengan hanya bergantung kepada satu majoriti dalam DUN berkenaan. Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata sebarang keputusan mengenai pendirian parti itu dalam menghadapi PRN Johor akan dibuat secara kolektif. Ahli Parlimen Muar itu berkata ini termasuk sebarang keputusan sama ada beliau akan diletakkan sebagai salah seorang calon parti itu. Are you planning to contest in the election? Internal strategies will be discussed together with Muda leadership. What is clear is that in Johor, it must be a collective decision by Muda. My fate, party's fate is done together. This is not Syed Saddiq's party.
This is a party for all Malaysians and Muda leadership will discuss it together. Menurutnya, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat parti malam ini dan keputusan mengenainya akan diberitahu dalam masa terdekat. Semalam, Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim berkata, semua parti pembangkang termasuk Pejuang Warisan dan Muda perlu bekerjasama bagi menghadapi PRN Johor akan datang. Kita ke perkembangan berikutnya. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Nurza Zakaria dikatakan bersetuju dengan keputusan Lee Zijia untuk bergerak sebagai pemain profesional. Menurut catatannya di Instagram, Lee dan ibu bapanya telah mengadakan pertemuan dengan Nurza yang memberikan restu itu. Bagaimanapun ketika berita ini ditulis, masih tidak pasti jika BAM telah secara rasmi membatalkan keputusannya untuk tidak mendaftarkan Lee dalam sebarang kejohanan antarabangsa selama 2 tahun. Malaysia kini sedang cuba menghubungi Nurza dan pegawai BAM lain untuk mendapatkan ulasan mereka. Untuk rekod, semua kejohanan badminton utama adalah di bawah anjuran Persekutuan Badminton Dunia atau BWF. Hanya pemain yang diiktiraf oleh Badan Badminton Negara masing-masing boleh menyertai kejohanan tersebut. Lee pada 11 Januari lalu menghantar surat untuk keluar daripada BAM dengan alasan tidak dapat menahan tekanan. Beliau sebelum itu mengemukakan beberapa tuntutan, antaranya memilih jurulatih dan merancang jadual kejohanannya sendiri. Susulan keputusan BAM, terdapat bantahan orang ramai terhadap layanan ke atas Lee, walaupun ada sebilangan besar yang menyokong keputusan badan itu. Sebuah NGO dari Taman Sri Muda menjelaskan berlaku kekeliruan atas dakwaan mangsa banjir ditipu untuk menghadiri perhimpunan menyokong Najib Razak pada Ahad lalu. Ini selepas Pengerusi Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil Taman Sri Muda, N. Siva Kumar, mengakui mengatur kehadiran mangsa banjir ke acara tersebut. Ketika dihubungi Malaysia Kini semalam, Siva Kumar berkata kekeliruan timbul apabila NGO lain yang menganjurkan program himpunan itu turut ada bersama dengan mangsa banjir di lokasi yang sama iaitu di Aras 4 WTC KL. Menurut Siva Kumar, tujuan rombongan mereka hadir ke program tersebut adalah untuk menyerahkan memorandum kepada Persatuan Sahabat Ulul Amri sebagai orang tengah dan melalui Najib yang kemudian akan dapat disampaikan kepada Perdana Menteri. Persatuan Sahabat Ulul Amri merupakan penganjur majlis tersebut dan difahamkan bekas Perdana Menteri itu tidak hadir ke himpunan tersebut. Jelas Siva Kumar, penganjur kemudian memberikan plakat kepada mangsa banjir yang disangka peserta himpunan itu. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Sahabat Ulul Amri, Syed Muhammad Imran SN Syed Abdul Aziz berkata, kehadiran Siva Kumar hanyalah untuk menyerahkan memorandum berkaitan bantuan banjir dan tiada sebarang wang yang disalurkan ketika majlis tersebut. Menjelaskan lanjut, Syed Imran mendakwa mangsa banjir yang hadir ketika itu sekitar 400 orang daripada jumlah keseluruhan yang hadir melebihi 4,000 orang di WTC. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.